Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada hadirin dan panelis sekalian. Terima kasih kerana hadir pada hari ini sesi apresiasi filem Johor di Galeri Petronas sempena art fair kita, Art for All. Dan sebenarnya sementara tadi kita dapat melihat tayangan filem ini bersama-sama. Sebenarnya sesi apresiasi filem kita pada hari ini juga sebenarnya ada satu teaser atau acah pada pameran kami yang seterusnya yang akan dibuka pada 18 April ini, iaitu Visual Dialects, Ikatan Persaudaraan Budaya. Jadi pameran ini akan menampilkan catatan dan karya-karya fotografi yang memaparkan imej-imej kedaerahan atau provincial images yang mewakili ataupun yang menampilkan elemen-elemen daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi bila kita memilih filem Johor untuk sesi ini, pertama sekali kerana elemen-elemen kedaerahannya yang kuat lah daripada tajuknya sendiri Johor, iaitu dialek Pantai Timur atau dialek Kelantan yang bermaksud juara. Dan novelnya, kerana filem ini adaptasi pada novel, dan novelnya sendiri tidak menggunakan tajuk Johor tapi juara. Dan kita juga melihat setting dan watak-watak, latar dan watak-watak dalam filem ini semuanya berasal daripada timur dan latarnya juga di selatan Thailand, ya. Dan satu lagi subjek utamanya adalah aktiviti Laga Lembu yang sebenarnya rasanya di negeri-negeri lain tidak ada, unik di selatan Patani. Di daerah lain kiranya tidak ada. Jadi kita melihat elemen-elemen kedaerahan yang sangat kuat yang sebenarnya menjadi tulang belakang kepada filem Johor itu sendiri. Jadi hari ini kita akan mengupas aspek ini bersama 3 orang panel. Di sebelah saya Dr. Norman Yusof, pensyarah pengajar filem dari UiTM. Dan kita ada pengarah filem ini sendiri, iaitu saudara UAE Haji Syari. Dan seterusnya saudara Fazil Idris, pengarah seni filem Johor dan juga seorang artis lah. Dan saudara Fazil sebenarnya karyanya pernah kita pamerkan di Galeri Petronas ini pada pameran kami yang lalu, Allegri, pada tahun lepas. Jadi untuk pusingan pertama ini saya ingin meminta pandangan para ahli panel mengikut bidang dan sudut pandang masing-masing tentang elemen-elemen kedaerahan dalam filem Johor yang sangat kuat, sangat kental, tapi bagaimana filem ini boleh menjadi sebuah filem yang kita kata filem nasional, yang maksudnya diterima oleh semua pihak dan sebenarnya melengkapkan lanskap nasional itu sendiri. Jadi saya persilakan, kalau boleh kita mula dengan Dr. Norman dulu. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Galeri Petronas kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang ahli panel pada sesi bicara pada petang yang mulia ini. Saya melihat persoalan kedaerahan itu yang kita tahu tidak banyak dipaparkan ataupun tidak menjadi fokus kepada filem-filem kita di Malaysia ini. Hanya beberapa filem boleh disebut, ini termasuk Johor. Sebenarnya ke satu tahap mencabar dan merentas persoalan nasional dan juga identiti nasional sebenarnya, sebab cerita ini latarnya mengambil tempat di Patani, selatan Thailand, dan pemaparannya kepada kaum Melayu di sana, Melayu Muslim, dan tetapi ada kaum yang berhijrah sebenarnya dari Malaysia. Jadi dia persoalan di antara sebenarnya mereka ni menduduki ruang perantara lah. Kalau istilah, saya nak pinjam istilah antropologi, dipanggil ruang liminal space. Jadi boleh dilihat sebagai sebuah filem yang merentas
sebuah sinema nasional pun, tapi sinema nasional ni sebenarnya ini persoalan yang panjang kalau nak dibahaskan, juga tidak boleh disempitkan dengan isi kandungan ataupun identiti yang tertentu saja yang ini, sebab banyak perkara termasuk manusia ni dia mobile kan, dia merentas tempat sempadan dan sebagainya, ya, ruang-ruang fizikal ni. Jadi saya rasa ini juga satu yang mencabar, sesuatu yang mencabar identiti nasional, apa tu, kalau kita nak lihat nasional ataupun sinema nasional dalam konsep yang sempit, ya. Jadi secara peribadinya saya suka dengan pengutaraan isu pemaparan masyarakat dan juga ruang yang dipilih ini sebenarnya, dan satu lagi juga pemaparan dan juga representasi orang Melayu ini juga menyatakan tentang identiti dan subjektiviti kemelayuan yang rencam, kan. Jadi tidak bersifat tunggal ataupun monolitik. Jadi kemelayuan ke ataupun juga yang berkait dengan budaya-budaya kaum-kaum yang lain, kecinaan ke apa ke, sebenarnya rencam dan pelbagai. Kadang-kadang kita ni menyempitkan untuk melihat dalam sebagai sesuatu yang kita faham sebagai sesuatu yang tunggal dan ataupun monolitik. Jadi itu antara ni saya akan bersambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Norman. Menarik sekali bagaimana sinema nasional itu sebenarnya mempunyai elemen lain yang perlu dilihat dan tidak boleh disempitkan kepada sepadan fizikal saja. Jadi saudara Yue mungkin boleh berkongsi pandangan. Assalamualaikum, segala yang semua yang hadir dan saya hormat, saya salut. Saya melihat ni tadi, saya dah mungkin 17 tahun saya tak tengok, tadi saya duduk dah cukup lama saya tak nonton kan. Ini pertama kali dalam masa 15 tahun dah, yang 17 tahun saya tengok. Jadi dia memberi beberapa ingatan. Dan sebelum tu saya nak beritahu, di sini ada Sabri Yunus yang memain peranan sangat penting dalam filem ini. Kalau anda, saya datang dari Pahang, dan kalau anda tengok dialog tu adalah menggunakan pertuturan daerah situ. Tulisan awal saya itu yang dialog Melayu itu dialih ke daerah situ oleh Zahri Effendi. Kemudian semasa kami syuting, dialog itu dijaga oleh Sabri Yunus dan diubah suai sikit oleh Sabri Yunus. So, jadi kredit itu harus beri pada dia, bukan pada saya. Jadi bila saya tengok 17 tahun kemudian saya tengok filem ni, saya teringat beberapa perkara kenapa saya buat kan, kenapa orang ni nak buat filem begini kan. Jadi saya teringat yang kerana mungkin buku itu yang saya mungkin teringat ada 3 perkara, iaitu merajuk, kekuatan wanita dan juga keterasingan yang selalu saya study, yang saya kaji kan. Yang saya tengok yang si merajuk tu dia tak berapa jelas sebab dia merajuk daripada Kelantan, dia lari ke Thailand, petani, kerana bila diharamkan perlagaan lembu jadi dia merajuk, dia harus tu. Dan tapi yang saya rasa saya agak dapat adalah yang sebenarnya okey, sebelum tu sukan ni adalah dia panggil blood sport tu. Blood sport. Jadi laki-laki kan sentiasa mencari perkara yang perempuan tak boleh buat. Nampaknya melalui sejarah orang lelaki realize atau sedar yang segala apa mereka buat perempuan boleh buat. Jadi mereka cuba create satu perkara yang perempuan tak boleh buat kononnya, iaitu blood sport. Jadi perlagan lembu akan ada di Thailand dan juga di Sulawesi, di mana di situ kononnya sport yang berdarah perempuan tak boleh handle. Jadi pasal itu di sini kan pantang perempuan masuk kan.
Tapi jelas dalam filem ni tanpa lelaki perempuan boleh berfungsi sebenarnya. Mungkin lebih efisien kan. Jadi dia jadi itu saya ingat untuk mengangkat itu. Saya agak naskah ni boleh noticeable lah, boleh kan. Sangat suka saya melihat kerja saya untuk jadi dan keterasingan tu adalah watak itu sendiri. Selalu saya naskah-naskah yang saya tulis itu tentang orang yang terasing, orang yang tersendiri terasanya. Jadi sini dia dengan abang ni, kemudian dia bila dia satu persoalan dia pindah daripada petani, daripada Kelantan ke petani, walaupun dia secara verbalnya dia tak ada bezanya, tapi tetap ada kan, sebab dia ada anasir lain seperti polis, pemerintah itu. Jadi setakat ini yang saya terlintas dalam kepala saya, dan hari ini kalau kita tengok beberapa perkara tentang the direction, the visual yang wajah visual tu adalah kredit dia punya Fadil Idris. Jadi dia mungkin ada banyak perkara boleh bercakap. Ya. Seterusnya silakan saudara Fazil. Assalamualaikum. Untuk filem ni saya harus terima kasih kepada Way kan. Maksudnya the first saya dipanggil untuk Way, sebelum tu kami membuat teater, dan Way panggil saya dan point saya untuk adik paman kan. Dan bila saya membaca skrip dan melihat pada faktor tuntutan ruang yang Way hendak, maksudnya apabila berani memilih location sebenar adalah telah menyelamatkan saya dalam banyak aspek kan. Dan kebanyakan filem Malaysia kebanyakan di-create di satu tempat, tetapi faktor framing, faktor lain menyebabkan mereka pindah di tempat yang tak benar. Lalu di situ saya rasa point untuk cerita itu mengangkat visual yang real akan hilang. Tapi bila Way menetapkan di kampung itu, di location itu dengan manusia-manusia yang itulah hidupnya, saya rasa sungguh hebat akan jadi, dan lebih mudah maksudnya kami bekerja. Walaupun ruang yang dipilih adalah amat bahaya kan, amat bahaya. Dan mungkin beberapa tahun lepas saya telah kembali balik after 10 tahun filem ni saya buat, saya kembali kerana projek Way juga, dan total saya kata 70% berubah. Maksudnya kalau dulu kami boleh syuting di tempat itu dengan selesa, hanya perlu melalui satu roadblock, tetapi sekarang mungkin kami terpaksa sampai dengan 7-8 roadblock kan. Maksudnya bertukar 100%. Dan apabila Way berjaya memaparkan filem ni, saya merasakan Way telah merakam satu detik yang terbaik situasi selatan Thai, kawasan yang dikuasai population dia Malay. Tetapi sekarang dia telah menjadi hancur teruk sekarang. Dan saya rasa mungkin Johor satu selain filem, dia satu documentation Way dengan Southern Thai punya alam. Begitu juga bila bercakap soal Laga Lembu, mungkin di Taroja mungkin aspek Laga Lembu tetapi lebih bersifat spiritual. Kerana ini, tetapi yang ini saya tak lihat dia sebagai satu yang spiritual, tapi lebih celebrate life mereka berjudi ya. Dan itulah yang saya melihat kekuatan daerah yang ada di situ. Dan tak nafi pun di situ judi ayam, judi kerbau, judi biri-biri, judi belalak, semua berlaku. Dan diraihkan oleh wanita juga kan. Wanita meraih perjudian. Walaupun 1 kilometer situ adalah sekolah tahfiz kan. Maksudnya itulah yang saya melihat keunikan Selatan Thai. Baik, terima kasih tiga-tiga panel pada pusingan pertama ni. Jadi saya sekadar ingin
menyebut ataupun mengulang semula beberapa elemen yang sebenarnya menjadikan filem ini bukan filem daerah. Dr. Norman menyebut tentang latar watak-wataknya itu masyarakat Melayu Islam. Jadi tentunya latar yang sama, yang sejarahnya juga panjang, Satantai dan Malaysia, yang itulah yang menyebabkan filem itu melangkaui sempadan daerah. Dan saudara Yue menyebut tentang tiga perkara, tentang rajuk, tentang kekuatan wanita dan keterasingan atau solitary life. Jadi tiga elemen ini sebenarnya juga melangkau daerah, kerana kita sebagai manusia semuanya pernah merasai perasaan-perasaan ini. Dan saudara Fazil menyebut tentang realiti kehidupan yang dirakam di tempat asal latar cerita itu berlaku, di mana itu adalah satu elemen yang menjadikan cerita itu sendiri hidup dan tentunya dapat menjadikan ia sesuatu yang difahami oleh ramai orang. Jadi sebenarnya persamaan-persamaan inilah yang kita ingin raikan dalam konteks masyarakat majmuk teman-teman di Malaysia ini. Tetapi bila kita memperkatakan filem Johor ini, terutama tentang kontennya atau isinya, kita tidak boleh tidak akan menyentuh tentang simbol-simbol politik dalam filem. Kita bukan nak bercakap tentang isu politik, tapi kita nak bercakap tentang simbol-simbol politik dalam filem Johor ini sendiri. Kerana watak utamanya Mamat itu merajuk ke Satantai kerana kalah dalam pemilihan dan sebagainya. Jadi bolehkah saya minta panel untuk mengulas sikit tentang hal ini, simbol-simbol politik dalam filem Johor. Kita mula dengan baik, silakan Saudara Yue. Filem ni ada yang scene yang kami tak buat. Pasal tengok filem ni, dia, bajet dia jelas nampak dia very raw kan. Jadi saya sangat berterima kasih dengan kru, sebab mereka memang kami buat dengan sangat-sangat sukar tempat dia. Jadi pasal itu saya memberi kredit kepada semua yang terlibat dalam ni kan. Kalau tengok visual tu dan juga lakonan memang menolong sangat sebab banyak kekurangan tentang tapi sebelum jadi tu ada filem ni ada bila dihantar di LPF ada 34 kad dipotong. Jadi oleh kerana saya ada berpengalaman dengan potongan LPF dengan perempuan sejalang, saya pergi ke LPF dan mengatakan biar saya yang potong supaya dia tak nampak kan? Sebab pasal tu perempuan sejalan nampak meloncat-loncat sebab dia potong gambar saja, potong. Jadi di sini ada lah, jadi di sini saya pergi di LPF tu saya sendiri potong di mana dia tak nak kan, saya potong. Jadi tak nampak sangatlah dia punya loncat tu. Tetapi satu scene besar sangat pada saya sangat penting hilang terus. Iaitu setelah Mamat masuk jail, yang kaum lelaki menyorok, tinggallah kaum wanita berfungsi kan. Jadi tiba-tiba dan juga mulai memplan iaitu membuat rancangan untuk masuk bond ya. Di situ ada adegan saya buat di dapur, di mana wanita-wanita bicara very political. Dia bercerita tentang keadaan nasib mereka di quote-unquote di tanah asing, di tanah jadi dia rasa nasib mereka tak dibela oleh pemerintah di situ, dan orang-orang lakinya sibuk akhirnya membeban mereka. Jadi itu semua hilang. So the political part tu hilang. Jadi kalau Dr. Norman, dan juga adegan flashback masa dia datang, flashback Mamat dengan family dia datang pindah ke petani, saya tak buat sebab sebagai pembikin filem saya dapat flashback saya melambatkan cerita. Jadi saya mulai ada personal grudge dengan flashback. Kalau tak dibuat dengan betul kan, dia tidak forward. Cerita pada saya mesti
gerak ke depan, jadi flashback yang bagi saya, kalau saya buat flashback lagi, backstory dia hanya saya nak justify saja dan dia melambatkan cerita saya. Jadi pasal itu tidak ada dia datang. Jadi nasir merajuk tu tak terasa sangat. Tapi itu yang saya fikir semasa saya membuat naskah ni, merajuk keterasingan dan kekuatan wanita. Pasal itu wanita sana sangat kuat kan. Tengok kalau sempat pergi Kelantan lah. Lepas tu saya pelakon tu kan, dia datang, yang perempuan seokok dia dan gelang dia besar ni panjang kan, dia berniaga. Walaupun orang Kelantan dia bijak, dia tahu wanita yang pemanis yang nak jual tu bagi wanita lah kan. Dia dah tahu dah ya. Jadi saya nak silakan kalau Dr. Norman tengok yang unsur politikal tu ada hanya dalam dialog saja, sebab adegan yang sinema tu dah okey. Ya, seperti yang disebut tadi oleh saudara Yui tentang itu menarik ya. Filem ni dibuka dengan apa? Seperti flash forward, imbas ke depan, dan lepas tu kita diinikan oleh babak yang lepas tu opening credit dia tu dia patah balik sekejap kan. Jadi opening credit pula tunjuk image-image yang sekejap saja kan, diselang-seli dengan credit title. Dan selepas itu selepas itu satu ketika selepas cerita mara ke depan ada horizontal wipe, ada 2 kali. Yang kali kedua tu adalah seperti barulah menceritakan balik yang dia ada transition daripada Normah Rahman Huri tu, watak wife dia tu pergi ambil nak tengok duit kan. Lepas tu itu yang babak imbas kembali pula. Dan ini agak bagi saya luar biasa sikit sebab panjang dia tak dibuat seperti yang kebiasaannya imbas kembali ini. Dan saya rasa dari segi situ, lepas tu dia ada babak yang dipaparkan tetapi dari point of view ataupun perspektif yang berbeza kan, sehingga kemenangan mereka ni yang si Mamat balik rumah nak tunjuk duit dekat keluarganya tu kan. Ya. So dan kalau kita lihat itu ada beberapa bentuk dan juga lapisan benda-benda yang tidak ditunjukkan sepenuhnya. Mungkin termasuk juga benda yang tidak digambarkan, boleh dibaca sebagai satu elipsis ya, benda yang diomit ataupun tidak ditunjukkan lah kan. Jadi di sini yang menariknya plot yang dipaparkan itu plot yang kita tengok dan kita lihat dan kita dengar segala-galanya itu, tetapi ceritanya ini ada perbezaan plot dengan cerita kan. Ceritanya terutama benda-benda tak ditunjuk dan tak diperlihatkan itu kita construct dalam kepala, dalam minda kita. Jadi ini penonton kalau pendekatan filem yang macam ini, struktur naratifnya dan form naratifnya ini kita construct ceritanya sendiri. Jadi ini yang mencabar penontonan jadi sesuatu yang menarik sebenarnya kita ini kan. Dan persoalan tentang politik dan itu tadi saya rasa ada disebut dalam satu babak dengan isteri tu kan. Jadi politik sebagai satu bentuk analogi kepada laga lembu tu kan, satu bentuk percaturan sebenarnya, dan juga mungkin melibatkan kuasa dan sebagainya. Itu antaranya. Terima kasih Dr. Rahmat. Saya silakan Saudara Fazil, bagaimana untuk menyampaikan, membantu Abang Yui menyampaikan simbol-simbol ini melalui visual. Tapi itulah pada faktor gue memilih tempat yang tepat, ini telah menyelamatkan banyak. Tapi dari sudut yang benarnya, setiap lokasi itu kami menipu kan. Maksudnya apabila
Khalid Saleh ke Kota Baru untuk jumpa. Itu kami buat di Naratiwat, maknanya 50 km daripada lokasi sebenar. Kami masuk juga detail, tapi bagaimana elemen keropok itu kami angkat, faktor TV itu kami pasangkan supaya to make believe that itu Kelantan. Begitu juga faktor sekolah kan, sekolah itu kami di Kota Baru, maknanya 95% location kami di satu tempat, dan 5% kami pecah-pecah. Begitu juga elemen of penjara tu, itu di hotel kami menginap di Kota Baru kan. Scene tembak menembak di dalam tu hotel kami menginap. Banyak trik. Di situ juga saya belajar bagaimana mengenali alamnya, lalu mencincang alam itu. Saya membaca skrip, and then apabila bekerja shooting, and then bila saya melihat filem yang sudah siap, saya pun melihat satu construction construct, and then telah mereconstruct balik secara editing, dan saya pun hampir juga terkejut kan, dia berubah. Begitu juga faktor geografi, macam dia lari ke Bond, itu bukan menunjuk ke Bond, pada realitinya dia melari ke belakang rumah saja, tetapi bagaimana make believe berlaku pun, kenapa telaga itu di pacing, sedangkan untuk ke Bond, lembu harus ke kanan, tetapi dia ke kiri supaya nak menampakkan telaga dan movement itu. Makna dekat situ saya banyak belajar bagaimana memahami alam dia dan mencincang supaya orang believe dengan cara filem itu kan. Itu yang saya nampak di situ. Begitu juga faktor kata orang, kalau dia kata saya sebagai adik paman ada sudut menjaga visual, bagaimana visual itu dijaga tidak mengganggu acting, tidak mengganggu muzik. Makna kami cuba bergerak subtle, maksudnya kami tidak terlalu projekkan untuk menjadi nampak spektakular, nampak bombastik. Tak. Saya sendiri kata orang, apa yang orang petani itu luahkan di visual itu, kami hanya kontrol untuk syuting saja. Kami tidak mengubah-ubah untuk menukarnya. Mana boleh dikatakan 90% itulah dia. Hanya 10% itu kerana faktor syuting. Kami mengubahkan untuk mengalih kamera. Maknanya total kami merakam apa yang ada saja. Kebanyakannya berlaku secara semula jadilah, secara alami. Dan kalau boleh Saudara Fazil kongsikan cerita tentang lembu, yang katanya sepatutnya lembu ini yang menang, tapi bila syuting lembu itu yang kalah. Sebagainya, boleh kongsikan cerita. Dan saya rasa faktor paling getir saya dari sudut artistik, dari sudut apa, mungkin faktor lembu. Sebab apa? Skrip mengatakan lembu A harus menang, sedangkan saya tidak tahu mana yang harus menang. Maknanya begitu juga faktor membeli lembu kuning dengan harga setengah, tapi kami menyewa lembu hitam. A harus lawan B, A harus menang, mana saya tidak tahu. Makna ada time yang saya harus bercakap dengan lembu tu, you harus menang untuk memastikan skrip tepat, saya cakap kan. Dan lembu yang dilawan tu pun kami dapatkan satu lembu hitam tu, tanduknya bukan tanduk dia, saya telah sambung kan untuk nampak dia lebih garang kan. Dan kebetulan mengikut skrip dia kalah, dan memang patut dia kalah sebab mungkin tanduk dia longgar sikit time tu kan, dia patut. Tetapi untuk memastikan dia harus bertahan, saya mengenali lembu ni, dia pada umur 4 tahun dia 7 kali champion dalam Bond. Tetapi lembu kuning adalah lembu yang tidak pernah berlawan. Dia sudut fightnya dia tak tahu. Tetapi hitam kuat. Tapi mungkin faktor fizikal dia kuat menyebabkan lembu hitam tak boleh bertahan. And then dia follow the script. Dan banyak sebab apa, lembu 2-3 kali pensan tu kami terpaksa inject menggunakan bius, dan kerajaan Thai tidak membenarkan penggunaan bius kan. Maknanya kami terpaksa seluduk veteriner daripada Kota Baru bawa masuk. Tetapi aspek lembu pula yang agak sukar, lembu biasa dengan satu das dia boleh pensan dalam tempoh 2-3 minit. Tetapi lembu ni dia memerlukan sampai 2-3 das dos baru dia pensan. Dan pensan tu 24 jam, maknanya kami tak boleh syuting, terpaksa tunggu dia sedar balik kan. Maksud itulah cabaran-cabaran dia. Selain dari sudut birokrasi Thai yang very ketat kan, maksudnya daripada dia nak tahu betul-betul kan, maksudnya dari sudut hospital itu memaparkan keburukan dia ke apa, dia perlu cek. Dan banyak yang terlalu very sensitive, harus dijaga kan. Pengalaman-pengalaman, anekdot-anekdot menarik dari Sultan Tahir.
Saya ada satu lagi soalan sebelum kita buka pada soal jawab. Ini untuk Dr. Norman. Kalau boleh Dr. Norman kongsikan dengan kami semua mengapa Johor dilihat sebagai sebuah filem yang sangat baik berbanding filem-filem Malaysia yang lain. Kerana pada masa ia ditayangkan, ia telah mendapat kritikan-kritikan yang bagus dan telah diangkat sebagai satu filem yang boleh dikatakan mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Saya percaya sebab dan saya rasa satu filem ini diangkat dari novel karya sastra yang mempunyai asas cerita yang kukuh lah, ya, mantap. Tetapi beberapa perubahan, kalau siapa baca novel S. Osman Kelantan tu dan filem, ia telah melakukan beberapa perubahan dan pengubahsuaian. Dan saya rasa satu lagi aspek yang selain daripada kekuatan cerita tu juga ada pada dasarnya ada cerita yang ada cerita yang secara dasarnya, tetapi pada lapis-lapisnya juga ada banyak perkara yang boleh diungkapkan, macam tu, ungkapan makna boleh dibuat dan sebagainya. Jadi saya rasa sebuah filem yang baik mempunyai cerita yang mungkin boleh saya cerita yang ringkas, cerita yang biasa dan sebagainya, tetapi ada lapisan-lapisan makna, itu yang memberi kekuatan atau kemantapan kepada filem ini. Di samping saya lihat cerita dalam filem ni disampaikan secara sinematik. Jadi ini membezakan, malah dalam konteks yang lebih kontemporari hari ini juga kita lihat banyak filem tempatan kurang sinematik juga, boleh dikatakan begitu. Jadi ini yang membezakan ini. Dan kita lihat saja sinematografinya dan juga pengarahan seni dan juga ni saling melengkapi, dan juga aspek performance. Kalau kita lihat antaranya dengan suntingan sekali, yang menjadikannya sinematik itu, saya tertarik. Kita sebut, saya respon kepada persoalan keterasingan dan keterpinggiran, dan juga mainan ruang, terutama keseluruhannya ruang yang saya sebut sebagai ruang perantara itu. Mainan ruang perantara ini dapat dilihat sehingga tahap permulaan shot yang awal itu, sehingga kepada shot yang akhir penutup filem ini, dan juga shot-shot yang banyak menunjukkan jalan yang kosong, kan? Dan lanskap yang kosong ini juga banyak shot-shot ini. Dan juga saya tertarik dengan satu sekuen yang main puteri itu, kan? Main puteri itu upacara yang melibatkan penyembuhan secara ritual dan majisnya. Dan shot itu disandingkan pula selepas itu dengan shot mereka mengejar seorang pemuda, kan, untuk ni, dan berlaku keganasan, violent. Jadi saya rasa ini adalah satu sandingan atau juxtaposisi, bahasa yang lebih ni, yang cerdik untuk mengungkapkan satu konflik keganasan dan juga penyembuhan tadi. Dan saya rasa cerita ni secara lapisannya yang bawah-bawah ni banyak bermain dengan perkara ini. Jadi menarik bila anak mamat tu yang perempuan tu dia lelah, asma, lelah, dia sakit ni, sentiasa dalam proses penyembuhan dengan dan ini. Dan saya tertarik dengan yang disebut oleh Yui tadi tentang rajuk tu. Walaupun kita tak berapa nampak kan, tapi saya rasa in a way satu bentuk kelukaan
ataupun wound kan. Ni untuk ni, dan benda ni dimainkan dengan penyembuhan tadi kan. Jadi saya rasa kontras yang saya rasa ni, dan dizahirkan secara sinematiknya, secara cerdiknya. Jadi itu antaranya lah yang saya rasa menjadikan filem ni sinematik. Okay, terima kasih Dr. Norman. Jadi saya antara orang yang sudah membaca novel Juara. Dia sebenarnya resepi sebuah karya yang baik, sama ada sastra atau filem. Dia lapis-lapis makna, keduanya mempunyai lapis-lapis makna yang ia boleh menjadi, kalau kita baca novel Juara, ia boleh jadi satu novel yang bercerita tentang laga lembu saja. Tapi siapa yang membaca atau menggali ke lapisan seterusnya akan mendapat sebuah lagi cerita atau beberapa buah lagi cerita di sebaliknya. Dan ruang tu tadi juga yang menarik, yang main Petri tu tadi juga melibatkan ruang liminal atau perantara yang saya sebut tadi, sebab dia kan bercampur antara realiti dan majis. Jadi itu ya, sebab banyak benda boleh dikupas lagi sebenarnya. Saudara Fazil atau saudara Yui ingin menambah sebenarnya, silakan. Saya tengok filem tu, saya rasa ini walaupun Fadil underplay dia punya fungsi, tapi dia sangat penting. Sebab saya, apa yang saya buat, saya hanya beritahu dia tempat di sini. Saya tahu saya datang dia pun siap. Jadi saya kata Dil, contohnya tentang lembu tu kan, 2 lembu. Jadi saya beli lembu tu, bagi duit, beli lembu tu. Sekali saya tengah berdiri risau, sekali saya dengar rungutan dia tu. Oh, color tak betul. Jadi wow, color pun penting je. Jadi saya tahu saya dalam orang yang concern, yang orang yang ambil peduli betul-betul. Jadi saya part tu saya melegakan kerja saya sebenarnya. Dan kalau bila tadi saya tengok filem tu balik, saya rasa kerja art director lebih tersalah pada pengarah. Maksudnya pengarahan saya, mungkin saya menonton kerja saya payah. Tapi tentang Petri tadi, saya fikir saya sangat tertarik dengan orang-orang yang tinggal di sempadan, mentaliti mereka. Satu perkara saya pergi sana, sebab sebelum saya menulis ni saya tinggal di sana, saya tinggal di Golok untuk dan menulis the first draft. Dan sikap orang di sempadan ni sangat berbeza pada orang yang di tengah-tengah tu kan, sebab mereka lembut tapi bawah underline tu there's always a potential violence, dia tak nampak tu. Tapi ada, itu yang again saya fikir nak saya tangkap dari landscape. Itu yang saya tak berapa sukses. Lepas tu saya saya cuba buat dengan hanyut, saya rectify balik tentang alam dia kan. Di sini saya mulai saya rasa pentingnya alam dalam kerja saya, di mana letaknya benda. Jadi di situ rakyat tu yang sangat dekat dengan tradisi lama. Jadi perubatan masih lagi penggunaan benda lama kan. Walaupun klinik ada, tapi dia nak berubat, Lela nama budak tu kan. Jadi semasa dia berubat, nak menyembuhkan penyakit dia, persoalan sakit wak pun ada kan, wak recreate apa tu, macam nak berehat tak sembuh. Sambil itu ada satu penyakit lagi yang budak yang memberi racun kepada lembu tu. Itu budak yang dikejar tu. Jadi pada saya, dia orang semua cuba nak menyembuhkan persoalan kan. Satu penyakit ni, satu ni penyakit dia traitor ni, satu wak is recuperating sendiri. Jadi dan saya alangkah bagusnya kalau buat ke Petri, di mana situ Petri perlahan sudah hampir hilang kan. Jadi saya panggil
Fadil saya kata, kita main buat peteri. Kalau dapatkan orang, kita dapatkan Pak Su kan. Dia tanya saya satu perkara je. Nak betul-betul atau nak buat-buat? Saya betul-betul saya cakap. Saya jadi prop-prop tu semua lengkap lah kan, dengan totem dia kan. Jadi yang menarik petang tu kan, si Wahnafiz tu, kami terpesona dengan dia punya instalasi peteri tu kan. Jadi saya percaya dalam alam Melayu instalasi setelah lama ada. Ya. Jadi Wahnafiz tu dia bisik saya, ni nak shoot ni. Weh, kau jangan lupa, jangan kau tak shoot apa tu prop-prop kecil ni. Dia cakap dia cakap ini penting ni, weh dia. Ini main peteri ni penting. Jadi saya lepas tu saya dia tu kan. Jadi lepas tu saya pula balik dia. Wah Visu, kau ingat aku buat dokumentari ke? Bukan. Dia lupa. Aku nak shoot tentang orang tau. Mana Visu nakal dia. Saya seronok kerja dia. Itulah. Jadi it works I think. My petri tu saya suka dengan muzik tu kan. Abang Fazil nak tambah apa-apa? Silakan. Yalah, saya pun bila mohon untuk skrip itu memerlukan main petri, kebetulan di lokasi yang tepat kita menemui orang yang tepat, dan saya tak banyak kerja kan, saya just cakap dengan diorang yang operation tepat tu kan, dan bila jadi pun di luar pada aspek saya kan, naik dengan sebab apa, mungkin kadang-kadang kalau designer yang datang dia terikat sebagai seorang Islam, kita ada part-part yang kita rasa terlalu menyimpang kan, tetapi dengan pemikiran dia orang sudah ada Buddhism ada dalam tu, animisme ada dalam tu kan, every decoration itu mencerminkan bukan Islam lah, ini dah Islam petani, Islam campur-campur ni, maksudnya ke situ dia orang presentation orang kan. Begitu juga apabila kata orang Golok tu tempat yang panas kan, apabila memerlukan location kata orang sim pelacuran, saya rasa ini dah filem yang menggunakan pelacur betul sebagai pelakon kan? Maksudnya mungkin kadang spend masa macam kadang-kadang waktu kita pergi urut kaki ke, kita tanya, dan yang kena tembak tu itu adalah masa segel yang real kan, yang sampainya bila syuting kami habis pukul 7 pagi, start 8 pagi, habis 7 pagi besok, dia pun cakap kat kami, kru, abang berhenti syuting, abang pergi balik tanam jagung. Maksudnya 24 hours bekerja kan. Maksudnya itu orang yang ambil. Begitu juga apabila location rumah pelacuran yang tempat dia time pergi itu memang real di Lorong Babi, di sebuah tempat pelacuran yang saya lock sebagai location. And then the problem of macam mana kru nak bekerja sebab diorang boleh urut badan waktu you bertukang kan, and then bintang bukang untuk menjaga situasi tu, and then nampak sunyi tetapi di depan itu adalah longgokan diorang di situ. Maknanya seperti kata orang, saya hendakkan senapan patah tetapi yang diletak di atas meja M16 dia memberi pilihan kepada saya kan, sampai saya dan lain lah, maksudnya birokrasi di situ terlalu lain untuk membuat you nak masuk bond, bukannya tawaran wang, you terpaksa tawar dengan liquor kan, you terpaksa beli Hennessy, beli Black Label untuk mana cara kita berbincang, meminta sesuatu location itu luar daripada konteks cara kita bekerja kan. Dia harus mengikut alam tu punya cara. Dia kasar, kita harus betul-betul menjaga lah, saya tengok. Dan very challenge lah bagi saya. Okey, baik, terima kasih Saudara Fazil. Jadi sekarang kita nak dengar daripada audience pula. Jadi untuk audience pertama, bolehkah saya mohon Saudara Sabri untuk barangkali berkongsi pengalaman beliau sebagai jali filem Johor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Saya sekadar ingin bercakap tentang keseronokan saya saja dengan filem Johor ni. Yang pertamanya, inilah filem yang
mempertemukan saya dengan W. Sebelum tu tak bertemu. Sesekali dari jarak jauh di Bullhead. Dalam jarak jauh tak masuk rapat kan. Siapa saya nak rapat dengan W kan. Tapi untuk filem Johor tahu macam mana, W panggil saya semata-mata untuk tengok skrip. Tak ada watak pun. Tapi hati saya ketika itu berdoa supaya ada juga watak untuk saya. Sebab novel Johor ni merupakan novel pertama saya baca selepas saya datang ke Kuala Lumpur. Saya kerja di Dewan Bahasa dan Pustaka 1982. Novel pertama yang saya baca di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan latarnya adalah latar keliling kampung saya. Osman Kelantan adalah orang yang tak jauh dengan tempat saya. Berceritalah novel dia kampung Tebing Tinggi, kampung Kemumin, kampung Pacu. Itulah sekitar tempat saya. Dan saya suka sebab saya rasa dekat dengan itu. Barangkali pengalaman saya dengan Johor itu menyebabkan saya pun suka bercerita tentang tempat-tempat saya sekarang ni. Sebab saya rasa dekat kan. Tambahan pula nama watak itu sendiri nama watak Mamat, Minah, Semah yang menyakit lelah, itu adalah nama Semah itu adalah nama mak saya. Mamat itu adalah ayah dia. Minah itu adalah mak dia. Okay. Dan penyakit lelah pun penyakit dia. Okay. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya rasa sangat dekat dan saya sangat minta kalau saya ada peluang untuk terlibat sama dengan wataknya. Dan akhirnya W menawarkan saya satu watak yang Mamat yang kena pukul tu. Okay. Saya teruskan juga siri pembacaan, skrip reading dan sebagainya, sehinggalah watak Jali yang ditawarkan kepada Ali Osman. Ketika itu Ali Osman tak dapat ambil, lalu wisrahkan kepada saya Jali. Dan kemuncaknya Jali adalah kawan baik saya daripada kampung dekat dengan kampung Nak Cenderung yang meninggal dunia tahun 1983. Pelarian daripada kampung tu ke Kelantan kerana terlibat dengan Pulo. Pulo ni apa nama ni, pejuang sana, lari tinggal di kampung saya dan sangat rapat dengan saya, dan itulah impian saya untuk watak Jali. Jadi segala yang saya impikan Johor akhirnya saya dapat. Saya dapat dengan itu. Itu antara benda yang saya menjadikan Johor sebagai satu kenangan yang sangat besar untuk saya. Tambah pula bila W yang baru pertama kali kenal saya memberi tugas yang besar kepada saya, iaitu untuk melihat skrip itu sendiri. Malah saya rasa bangga bila saya berdepan dengan W, ada benda-benda yang saya menolak apa yang ditulis oleh Zahri Afendi, seorang sastrawan besar. Dan bincang dengan W bersetuju beberapa perkara dengan saya. Jadi ini satu langkah yang besar untuk saya bergerak lagi besar dalam industri ini, bermula dengan Johor itu sendiri. Baik, apabila saya tengok tadi balik semula tadi, saya rasa kalaulah W buat sekarang dan saya diberi tugas sekarang, banyak benda lain lagi yang dapat dibetulkan. Pertama kali saya nak betulkan Wak Khalid lah. Bina, yang mu masih supaya beli membuluh ni pasal apa? Aku royak ke aku, kenapa dia tak kenanya? Bina, royaklah. Gimana? Pasal apa mu masih supaya ibu ayah sakit ni? Hari tu main politik. Kini juga. Tak ada ingat gapo.
Anak-anak besar sendiri. Pagi, petang, siang, malam, betul-betul kaki. Tapi kenapa dia hak boleh? Tak ada boleh apa satu. Siapa nak berubah semua pun tak ada masa. Mudahnya, pindah randa. Tinggal kampung, tinggal negeri. Tinggal apa dia? Kita cuma beralih tepat, ya. Latih dengan tani supo, ya. Tak ada beza. Negeri kita belaka. Tak ada beza minyak benzin dengan minyak gas. Dari dulu sampai lah ni, kita tak rajin bahas. Golok bergadang, main politik lagu lembu. Kita tak rajin laras. Mina, aku tahu mesti yo. Mu tak rajin batu. Mulai istihak. Setia sekali dengan aku. Aku ni orang perjuangnya. Mu kena faham. Kalau politik tu berjuang pelagu lembu tu gapo pula? Mina, mu ni payah nak masuk otak. Main politik dengan belaga lembu tu lebih kurang supo ya. Kalau benar dalam politik, kita boleh jadi orang besar. Bila jadi orang besar, boleh pitih banyak. Supo tu juga belaga lembu. Kalau benar boleh pitih. Lagipun tinggal tu je, tinggal belaga lembu je. Pak aku tahu. Dia cek senang be. Lo ni, gapo dia hak abe boleh? Orang tak sekolah serupa aku ni, boleh hidup setara ni pun syukur dah. Nak tinggi lagi, kita tahu diri kita siapa. Nak pergi jauh lagi? Tak boleh. Jadi kayu buruk dah. Aku minta Yusuf tu boleh kata aku. Yusuf boleh jadi orang. Sabit tu aku suruh dia sekolah di Kelantan, bukan di sini. Lagipun kita ada kat Malay Malaysia. Aku nak Yusuf ngaji tinggi-tinggi. Kalau boleh biar siapa ke universiti di Kuala Lumpur tu. Kita tak sek je so masuk politik. Kita tak rela je so ikut cara abang. Naya ke menate. Golok bergadah hanya tinggal tu lagi. Ni bertaruh lagi. Ada pitih sikit sebanyak habis kena kikih. Kalau kalah, kita nak gimana lagi? Aku yakin calik tu benar. Calik tu lembu tua. Percayalah. Siapa boleh tentunya? Kita mesti benar. Aku beradu dah dalam politik. Jangan pula musuh aku beradu dalam bong. Cuma ni je yang tinggal dalam hidup aku. Kita berusaha. Serah pada Tuhan. Kerja netu ni kerja Tuhan. Hari ni aku yakin lembu kita benar. Mu dengan anak-anak jangan turun di bawah lagi. Semuanya duduk di rumah. Aku bertaruh besar hari ni. Habis tu kulekah abang taruh. Siapa tak ada apa satu yang tinggal di rumah ni? Aku kata calik mesti benar. Calik mesti benar. Kita benar. Bila lagi mu nak percaya ke aku? Kalau bini diri tak percaya, aku rasa tak guna lagi dah kita. Mu duduk di rumah. Aku selimut tubuhmu dengan biti. Pak Mak. Kalau kita tengok situ Wak Khalid pengalaman dia sebelum ni dia sangat ramai kawan-kawan orang Kelantan khususnya di KBN dulu kan dia cakap Kelantan hari-hari. Jadi problem saya ketika itu kerana saya sangat baru saya tak berani nak jerkah Wak. Jadi banyak saya terpaksa biarkan Wak masalah Wak sebab dia selalu ramai kawan cakap Kelantan, dia bercakap hari-hari. Itu masalah Wak. Jadi apa yang cakap tu semuanya bukan tepat. Okay.
Normah dan Manhuri jauh lebih baik daripada Wak dalam ini, sebab Normah dan Manhuri dia tak biasa, jadi dia menyerah kepada kita yang membetulkannya. Dan saya banyak buang perkataan-perkataan yang Kelantan dia ada istilah-istilah sendiri kan, gak, gek, guk, gak kan, guana, gak, kan. Jadi Wak Khalid dia menggunakan begitu, pasal dia tahu ada gak-gak ada, dia guna. Tapi bila kita gunakan dengan cara yang kita memang nak guna, dia tak tepat. Okay, sebab gak-gak tu dia akan keluar dengan bahasa yang betul, tempat yang betul dia masuk. Jadi tempat Normah dan Manhuri kalau perasan balik semua tak ada tu, sebab saya potong semua tu. Sebab biar dia pergi secara natural, tak ada benda tu, tak sungguh. Jadi sangat menarik kerana pada saya diberi tugas yang besar, saya mendapat apa yang saya nak. dan Johor tu langkah saya pertama saya melihat filem sebenarnya. Okey. Terima kasih saudara Sabri, perkongsian sangat menarik. Saya pun orang Kelantan sebenarnya, walaupun orang kata dah Kelantan murtad kan, duduk KL lama. Yang apa gak apa semua tu saya pun tak boleh juga lah. Tapi bila saya tengok filem Johor ni pertama kali, memang saya rasa Sabri Yunus ada kat situ, dia tak tegur, kenapa cakap Kelantan pelik. Ada satu yang paling saya kesal dalam hidup saya sampai sekarang. Kita ada macam ni, yang pertama baca skrip, kita boleh betulkan. Yang kedua masa lakon kita betulkan. Yang ketiga masa dubbing. Kita ada tiga kan. Ada satu hari saya kata banyak yang kita lepas, kita tunggu dubbing lah, kita nak betulkan kan. Ada part tu saya lambat sampai saja. Wak dah habis dah. Dan saya tengok scene last tadi tu yang aku berdeh memamak terama lagi, itu sangat ganggu saya sampai sekarang. Sebab Wak lepaskan double semua kan. Aku berdeh memamak. Jadi semua didoublekan, termasuk mamak tu I'm double tau. Aku berdeh memamak. Semua dia double tau. Double ni dia ada sebab, iaitu ada imbuhan kata. Ada imbuhan kata baru dia double. Antara dia baru dia double. Kalau mamak tak adalah memamak kan. Itu yang paling teruk sekali sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita telan lah. Baik, terima kasih saudara Sabri. Jadi sekarang kami ingin membuka kepada para audiens yang lain, sekiranya ada soalan atau ingin berkongsi pandangan tentang filem ini. Silakan Dr. Lawrence Ross. Terima kasih. Is it on? Yeah, okay. Okay. Saya sebenarnya tak ada apa saya nak kongsikan, cuma kerana Cik Zahari minta saya bercakap, saya akan kongsikan apa-apa saja ya. Pertama, terima kasih kepada Abe Yue kerana buat karya yang begitu menarik, dan kepada ahli panel kerana kongsikan pandangan masing-masing. Bagi saya, sebab saya ada pengalaman di selatan Thailand, tetapi di sebelah barat, bukan di sebelah timur. Tapi apa yang saya melihat dalam filem ini teringat saya kepada pengalaman saya di Trang, di Krabi, di Phuket dan sebagainya. Di situ ada Belaga Lembu, ada permainan begitu. Yang saya rasa menarik dalam filem ni sebab dia gunakan benda-benda yang real, yang memang wujud dalam kehidupan penduduk di tempat, seperti main putri, seperti yang Belaga Lembu yang secara real, dan yang tu memang hitupkan apa yang berlaku dalam lakonan layar, the screenplay. And also kita ada kecenderungan untuk simplify
budaya dan masyarakat. Sehingga bila kita sebutkan selatan Thailand, ia adalah seolah-olah selatan Thailand dia semua sama. Macam apa Dr. Norman kata tadi dengan monolithic. So dia satu pandangan yang kita selalu berjumpa dalam wawancara, dalam diskurs tentang masyarakat. So selatan Thailand walaupun ramai orang anggap dia ada monolithic, adalah satu jenis, satu benda, dia sebenarnya dia banyak kepelbagaian, very much variasi. So bila kita sebutkan petani, pertanian itu apa? Petani dia ada daerah petani, ada wilayah petani, tapi ada petani yang lebih luas yang termasuk Yala, Naratiwat. And I think, saya rasa yang ni sama berlaku di Malaysia. Bila kita sebutkan East Coast, Pantai Timur, we have this idea yang East Coast ada banyak persamaan sehingga we can generalize, kita generalize. But actually, I don't know, maybe Cik Sobri boleh bagi pandangan tentang dari perspektif orang Kelantan. Orang Kelantan bila dia melihat orang petani, dia fikir apa? Dia ada idea apa tentang apa perbezaan yang nampak? Sama dengan Terengganu dengan Pahang, sebab walaupun dia is contiguous, dia satu area yang hampir yang berdekatan, banyak perbezaan yang saya rasa yang dalam filem ni mungkin kalau kita tak ada experience, pengalaman di situ, kita tak nampak. Tapi bagi saya, bila saya melihat filem Johor ni, saya nampak banyak yang very much membawa ke daerahan yang soalan yang pertama. And that one is, I think, is very special. So itu saja yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Lawrence, dan izinkan saya untuk mengaitkan kata-kata Dr. Lawrence tadi dengan pameran kami yang seterusnya, di mana dalam visual dialect kami akan menampilkan karya-karya yang dikelaskan, yang disusun mengikut negeri, dan negeri ini kita letakkan dalam kluster-kluster tertentu seperti Pantai Timur, Selatan, Barat dan sebagainya. Dan jadi kita akan dapat melihat bagaimana batik Ismail Omar Hussein mempunyai ciri-ciri yang mungkin sama dengan lukisan perahu nelayan di Terengganu, tetapi berbeza, suasananya berbeza. Jadi ialah saya rasa dengan pendapat Dr. Lawrence itu tadi, sikit sebanyak tercapailah juga perbincangan kita pada hari ini. Sebenarnya itu kita ingin memperkenalkan pameran kita yang seterusnya, dan anda semua dijemput 18 April nanti untuk sama-sama melihat karya-karya berkenaan. Jadi kita ada sedikit masa lagi ya, Zahri. Silakan. Ini nak kongsi sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya menonton filem Yue adalah Kaki Bakar. Dia ambil masa 5 tahun untuk saya nyatakan itu yang terbaik. Dan Yue unik. Yue unik dengan penampilan yang tidak spektakular, sederhana, tapi Melayu yang tinggi lah. Ya. Lepas tu masuk Johor. Johor saya tunggu-tunggu. Saya memang peminat dia. Dan kecenderungan Johor ni dia menampilkan watak lelaki sebagai hero, tapi sebenarnya saya rasa yang hero Johor ni adalah perempuan. Nah, kebanyakan naskah-naskah Yue, wanita itu bagi saya menonjol lebih daripada lelaki, walaupun Johor ni dia menampil Johornya lelaki. Ya. Dan saya pernah mementaskan sebuah karya beliau juga, Wangi Jadi Saksi, di mana wanita itu cukup menonjol. Sebenarnya saya nak tanya secara pribadi dengan Yue, kewanitaan itukah yang menjadi magic setiap karya Yue daripada perempuan, Almaya atau Hanyut yang latest? Saya tengok Yue bercakap pasal perempuan, bukan cakap pasal lelaki. Komen?
yang saya katakan pernah orang tanya, "Weh, kenapa kau tulis tentang wanita?" Saya, sebab mereka yang pegang rahsia saya kan, yang simpan rahsia saya. Bukan lelaki yang pegang rahsia saya. Kan? Jadi mungkin itu. Dan juga kita tengok kalau kita tengok, ambil contohnya hadis-hadis yang benar semua datang dari perempuan. Yang hadis palsu yang datang daripada lelaki. Yang bila dikumpul hadis dari perempuan semuanya jadi masa saya buat wangi saksi, saya fikir kalaulah di naskah ini naratifnya soal wanita mensimbolkan kemurniaan, tak tercemar, ia harus datang daripada suara wanita kan. Jadi itu mungkin begitu. Sampai itu sebelum tu saya nak beritahu Johor ni sangat pedih. Saya buat, jadi saya betul appreciate Fadil yang siapa terlibat. Memang suka sangat kita nak siapkan ni. Dan naskah ni sebenarnya diintroduce pada saya oleh Anwar Idris. Dia yang mengenalkan naskah ni pada saya. Itu jadi itu satu lagi yang bukan saya terjumpa dia dicadangkan saya, "Weh, baca buku ni." Kalau dalam dikti barat kita ada Tok Johor. Tok Johor tu dia mengutuai kumpulan. Jadi dalam Tok Johor Lembu lah, dia yang pada yang dalam apa yang boleh lari dengan sekali ngerbu. Itulah Johor. Itulah Tok Johor, dia panggil Tok Johor dulu. Itu saya tukar ke Johor sebab Johor tu yang Johor yang the trainer tu yang tuan punya Johor. Dan lembu tu apa? Johor, ya. Jadi dia tiga perkara. Dia jadi tiga perkara. Kalau contoh kataan Johor ni, kalau katakanlah kita ambil dalam yang mudah orang faham semua kan. Satu ketika dulu Ibrahim Ali pernah mengetuai satu pemberontakan. Ibrahim Ali tu lah Johor. Berada ketua lah. Dia Johor. Pada jadi kalau dalam konteks yang terkeluar tadi, perbezaan yang orang kan nampak sama saja Kelantan dengan petani sebab latar belakang budaya, keluarga, daging semua sama, tetapi sangat banyak sebenarnya perbezaan antara orang Kelantan dan orang petani, walaupun hubungan darah daging itu tak ada sebab persekitaran membutuhkan sekitaran survival yang sangat berbeza, menyamakan itu yang menjadikan perbezaan yang ketara antara Melayu dan Kelantan walaupun hanya sekufu saja. Sehingga kan ada istilah orang Kelantan kata kepada orang Thailand, orang Kelantan orang yang tak boleh kita tidur dalam perut. Istilah dia tak boleh tidur dalam perut. Artinya kita tak boleh percaya. Kami lena sebab dia boleh bertindak apa. Dia sangat kehidupan orang sebelah petani ni dia mudah, segala benda dia sangat mudah, pemikiran dia sangat mudah. Tak ada benda yang susah kan dia. Gini senang gini je. Segini je, tapi belum tahu lagi benda tu jadi atau jadi benar atau tak benar, tapi tindakannya sangat mudah. Jadi beza kan? Sangat beza. Sangat beza. Jadi benarlah Mamat ni politician kan? Pasal dia oversimplify kan? Namanya memang dia convince wife dia kan? Mengikut S. Osman Lata, dia tentang cerita dulu bahawa lembu itu setiap ada politik. Lembu itu setiap politik kan? Tanduknya, kepalanya, tanduk. Tinggal nak soduk orang yang boleh bila masa ekor mengibas tahi dan tetap kenyang. Apa pun berlaku dia tak kenyang. Jadi seekor lembu itu dia tidak ada sebagai politik dan juga Terima kasih Saudara Sabri. Jadi satu soalan terakhir. Saya silakan Saudara Zahari. Pertama, saya selalu melihat ini bukan soalan saya yang kedua sekejap lagi. Saya selalu melihat filem Abang Wee
selalu mencerdikkan pelakon. Itu memang selalu berlaku dari pelakon yang memang daripada pelakon yang tak berapa pandai. Bukan dia tak pandai lah, maksudnya dia belajar sekolah memang dapat grade A lah semua, tapi dia berlakon macam hanya memakai baju saja, dia tidak melakon dari dalam. Tapi setiap kali dalam filem Uwe, saya sebagai penonton, saya melihat pelakon tu, wow, pelakonnya sangat pandai dan berani mencabar diri sendiri. Kebanyakan pelakon sekarang memang dia hanya mau cantik, mau lawa, tak mau mencabar diri lebih mudah. Soalan saya yang sebenarnya adalah adakah karya Abang Fazil yang masa berada dalam Allegory di Galeri Petronas itu adalah sebenarnya terhasil semasa filem Joro, kerana saya nampak sebanyak elemen-elemen itu ada, antaranya main tinggi terutamanya, dan daripada artwork yang dipamerkan itu ada elemen-elemen tanduk kerbau dan ada elemen-elemen daripada selatan Thai yang begitu kuat dalam karya tersebut. Mungkin abang boleh jelaskan ke ataupun menceritakan sedikit pengalaman seni itu berlangsung hinggalah terhasil selepas 15 tahun sesuatu yang macam tu. Benar, maksudnya apa yang dilalui itu kadang-kadang walaupun saya terlibat dengan filem, kadang idea di filem saya transfer ke artwork, dan tak nafikan idea-idea di artwork kadang-kadang saya bila diberi peluang berada dalam filem, saya akan membawa idea dalam artwork untuk di-install di dalam filem kan. Saya tertarik dengan apa Dr. Lawrence cakap tadi kan. Mungkin satu kelemahan dari industri filem kita lah, maksudnya bila dikatakan Thai popular sawah padi, lalu mereka akan memprojekkan untuk di Thai projek sawah padi, tapi mereka tidak melihat faktor ekonomikal kan. Maksudnya mungkin di Krabi, di daerah Hajar itu daerah yang mewah sikit, padi dia lebih tersusut. Tetapi di area Patani, Yala, Naratiwat ni satu tempat yang konflik, sistem pertanian dia very kucak-kacir. Kepahaman itu yang harus kita sedar bagi bila kita memecahkan aspek daerah kan. Begitu juga apabila faktor ekonomi di selatan Thai di compare ke Chiang Mai, di daerah Taksin, daerah Kalasin yang more modern, bukanlah maksud more rich. Maknanya every aspek pakaian, aspek transportation, jalan berbeza. Untuk kita pergi define sesuatu daerah itu harus mengenali bukan sahaja dari sebab tourism akan memaparkan yang cantik, tetapi kita harus belajar daripada lokal bagaimana nilai-nilai lokal itu yang kita cedok. Dalam Johor ini betul-betul saya tahu pasal Yala, pasal Patani, pasal Naratiwat, tetapi saya tidak melihat daripada information tourism. Kalau information tourism dia akan meletakkan yang cantik kan. Lalu saya harus melihat dari informasi rakyat tempatan sendiri. Laga lembunya tidak perlu terlalu decoration terlalu lebih, sebab lebihnya banyak berlaku di pantai barat. Di pantai timur lebih bersifat bersahaja saja. Begitu juga aspek kebersihan, bukan kita nak mengatakan dia terlalu kotor, tapi that's a life, itu cara mereka kan. Maknanya kesedaran itu yang harus pengkarya sedar untuk mengangkat satu nilai daerah. Jangan terpedaya dengan TV, dengan information daripada tourism. Kita harus itu filem, kelemahan filem kita kan. Kita terlalu mempercayai tourism punya ni. Sebagai filmmaker atau sebagai artis, bagi saya believe dengan penduduk setempat, cari nilai-nilai itu. Itu yang amat saya percaya. Dan sampai hari ini pula saya melihat kadang-kadang ada mungkin Dr. Normal lebih faham bab semiotik, bab apa yang ada pada orang filem yang orang-orang di visual tidak tahu menggunakan. Macam mana kita nak mencuri idea di dalam filem, transfer dalam art. Idea dalam art, bagaimana kita nak membawa di dalam filem supaya menampakkan yang filem itu lebih berkualiti kan. Itu yang saya harap Malaysia dapat berubah ke arah itu. Ada satu tadi dialog yang cakap siap yang kita tak faham yang bila polis datang bertanya kepada orang mati kan, itu saya menarik. Mungkin boleh kita sambung apa yang Cik Fadil cakap tadi. Kenapa belah sini, belah pada timur tak terjaga, tak terkawal, tak tercantik, tak susul di belah sana kan. Ada satu dialog tadi, polis tu tanya dalam setan, siapa yang mati? Melayu sama Melayu kan. Pun Melayu
artinya di belah sini kalau Melayu sama Melayu memang kerajaan dia tak peduli. Kau bunuhlah sama bunuh, matilah kau sama kau. Jadi itu satu perkara yang kita melihat hal-hal lain seperti hal-hal pertanian dan sebagainya. Kenapa dadah selalu banyak dekat selatan Thai? Kenapa pelacur di Lombok dan selatan Thai? Karena memang salah satu barangkali tak tahu daripada Bangkok barangkali nak membiarkan huru-hara berlaku di sebelah petani dengan tak peduli sangat menegur itu yang adegan yang dipotong di perbincangan tu yang ahli perempuan tu cakap yang LPF takut sensitif because very potent, very dia punya very kuat lepas tu dia ingat tindakan mereka kita buat buat bisnes di KL nasi apa sebab ramai dia ada plan dia. Tapi dari aspek politikal, saya nampak Wei pun berani mengatakan aku hantar Yusof itu ke sana sebab dapat risuah. Maknanya dia secara tidak saja mengkondemkan Thai. Itu dia. Kebanyakan dia orang sepadan ada dua kerajaan itu biasa. Dan betul separuh saya ingat lagi masa dekat jail tu kan. Saya tulis korang tukar kata Wak takut nak sebut. Dia terlalu kuat dia khawatir dia cakap Wak kau pengalaman saya itu pakaian kau tu dialog tu ayah saya melahirkan mak saya lahirkan dua abang saya di Thailand. Habis saya anak tiga bawa pindah dan beli tanah di Kelantan kerana memikirkan sekolah. Abang dua lagi nak sekolah bukan sebab saya nak sekolah, sebab saya baru lahir dia. Abang dua yang sedang nak sekolah. Jadi memikirkan abang nak sekolah tu pindah ke Kelantan dan sekolah di Kelantan. Sebab orang Melayu di petani paling tinggi jadi cikgu je. Tak ada peluang untuk menjadi mak dan juga. Jadi berlaku dan Mamat menghantar Yusof juga adalah benar. Satu yang seronoknya the sense of ironic kan tempat tu. Dia drama kuat kan banyak scene tapi pada dia lagi lembu tu bukan judi ironik dia tu dia hingga ironik tu anak dia Yusof tu nak mengajar ayah dia apa haram dia. Ialah yang realnya memang di dalamnya Nomah Damahuri akhirnya dia pun bertaruh juga kan. Tapi sebabkan location tu kadang-kadang ada hari yang saya terpaksa lebih hadir daripada kru lain. Saya jumpa bini Pokda apa semua orang Mac semalam Mac pun taruh duit juga. Tapi lebu Pokda mau kalah. Saya pun rasa dia orang satu family boleh sharing duit untuk satu budaya. Judi Judi itu satu benda yang buruk. Sama seperti orang sepadan menyelundup. Menyelundup itu satu pekerjaan dia. Sehingga dia kata orang ini tak boleh buat kerja polis kacau. Itu dah lepas. Polis pula salah. Bekerja polis kacau. Terima kasih kepada para panelis atas perkongsian mereka dan juga kepada para penonton, Saudara Sabri atas perkongsian tentang filem Johor. Jadi selesailah perbincangan kita pada hari ini. Maaf masa tidak mengizinkan ya. Jadi saya serahkan semula majlis kepada Saudara Faizal. Silakan.